Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita berada di PDPR yang ke-8. Tajuk kita hari ini ialah Ulum Quran dengan tajuk Ilmu Tafsir. Topik kali ini penekanan diberi kepada pengertian tafsir, jenis-jenis tafsir, contoh kitab tafsir, syarat untuk mentafsir Al-Quran dan metodologi kitab tafsir. Yang pertama kita lihat pengertian tafsir. Tafsir dari segi bahasa ialah keterangan atau membuka sesuatu yang dikehendaki daripada lafaz yang tidak jelas. Tafsir dari segi istilah pula ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, menurut Az-Zarqani, tafsir ialah suatu ilmu yang membahaskan tentang ayat Al-Quran dari segi petunjuk lafaznya mengikut kehendak Allah sekadar kemampuan manusia. Pengertian yang kedua pula ialah satu bidang ilmu yang membincangkan dan menjelaskan kehendak Allah menurut keupayaan manusia, mengandungi ilmu yang ada hubungan dengannya untuk memahami makna dan kehendak Allah. Saya ulang, satu bidang ilmu yang membincangkan dan menjelaskan kehendak Allah menurut keupayaan manusia, mengandungi ilmu yang ada hubungan dengannya untuk memahami makna dan kehendak Allah. Baiklah, perkara yang kedua yang akan kita pelajari pada hari ini ialah syarat-syarat untuk mentafsir Al-Quran. Bukan semua orang layak mentafsir Al-Quran. Jika semua orang layak mentafsir Quran tetapi tidak mempunyai kemahiran tertentu, nescaya mereka akan mentafsir mengikut hawa nafsu. Jadi kita tengok apakah syarat-syarat untuk mentafsir Al-Quran. Ada 7 digariskan di sini. Jadi nombor 1 ialah mahir dalam qiraat. Para pelajar mesti tahu apa itu ilmu qiraat, ya, ilmu tentang cara bacaan Al-Quran. Penting untuk kita mengenal pasti kalimah-kalimah yang dibaca itu dan memahami dengan tepat. Yang kedua ialah mahir dalam ulum hadis. Kenapa mesti mahir dalam ulum hadis? Kerana sebahagian daripada ayat-ayat Quran itu ditafsir oleh hadis. Jadi untuk mengenal hadis itu diterima atau tidak, sahih atau tidak, maka seorang pentafsir itu perlu mahir dalam ulum hadis. Yang ketiga, menguasai nasikh dan mansukh. Untuk apa pentafsir ini perlu menguasai ilmu nasikh wal mansukh? Kerana untuk menjelaskan tentang hukum hakam dalam Al-Quran, yang manakah ayat yang telah dimansukhkan, dihapuskan, dan yang manakah ayat yang telah menghapuskan. Jadi pentafsir perlu menguasai betul-betul ilmu nasikh wal mansukh agar tidak tersalah dalam mentafsir ayat-ayat Quran. Yang keempat, mahir asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni ialah sebab turun ayat. Kepada siapa ayat ini diturunkan, mengapa ayat ini diturunkan, untuk memahami tafsiran dengan lebih jelas, maka para pentafsir perlu memahami sebab-sebab ayat ini diturunkan. Seterusnya ialah mahir dalam usul fiqh. Yang keenam, mahir ilmu balaghah. Dan yang ketujuh, menguasai ilmu bahasa Arab. Perkara yang ketiga yang kita akan pelajari ialah jenis-jenis tafsir. Okey. Pembahagian tafsir diberikan kepada 3.
iaitu tafsir Ar-Ruwah atau juga dikenali dengan nama tafsir Bil Ma'thur. Yang kedua, tafsir Dirayah yang juga dikenali dengan nama tafsir Bil Ra'yi. Dan yang ketiga ialah tafsir Al-Isyarah iaitu tafsir Isyari. Mari kita lihat apakah ciri-ciri ataupun yang dimaksudkan dengan tafsir Bil Ma'thur. Tafsir Bil Ma'thur ialah tafsir yang bersandarkan riwayat yang sahih, iaitu tafsir Al-Quran dengan ayat Quran yang lain. Yang kedua, mentafsir Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, tafsiran ayat Quran dengan riwayat sahabah. Mari kita tengok contoh ayat Quran ditafsir dengan ayat Quran yang lain. Contoh pada surah Al-Fatihah, ayat berbunyi Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jadi ada ayat lain mentafsirkan, menerangkan dengan lebih lanjut apa itu hari pembalasan. Ayat 4 surah Fatihah ini diterangkan dengan lebih lanjut oleh surah Al-Infitar ayat 17 hingga 19 yang berbunyi wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzil lillah. Maksudnya, dan sudahkah engkau ketahui apakah itu hari pembalasan? Sudahkah engkau tahu apakah itu hari pembalasan? Iaitu hari yang tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong sesiapa kerana semua urusan pada hari tersebut kepunyaan Allah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita pada hari pembalasan nanti tidak ada siapa yang menolong kita, membantu kita, mengurus diri kita. Kerana semua itu telah diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lagi kita nak berdolak-dalik. Itu maksud ayat tersebut. Okey, yang kedua kita lihat contoh ayat Al-Quran yang ditafsir dengan hadis. Okey. Ayat Al-Quran yang ditafsir dengan hadis, kita ambil contoh surah Al-Baqarah ayat 187 berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Okey. Ayat ni bermaksud makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih. Khayt tu benang, abyad tu putih. Minal khaytil aswad, daripada benang hitam. Dari iaitu waktu fajar. Okey. Ayat ini sebahagian daripada sahabat pun tidak faham. Kerana ada sahabat apabila mendengar ayat ini, mereka mula menyimpan benang di bawah bantal. Tunggu bawah bantal bilalah benang ni nak berubah warna. Tunggu masih ada lagi benang di bawah bantal, hitam dan putih. Sebab Nabi kata, sebab ayat Quran kata, makan jika berhenti makan jika dah nampak benang putih. Maksudnya waktu fajar. Jadi kerana sebahagian sahabat tidak faham dan kita juga tidak faham, maka hadis tu Rasulullah lah. Rasulullah menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan benang putih dan benang hitam tu. Jadi Ustazah dah pendekkan sedikit hadisnya. Jadi Ustazah ambil pada matan dia sebut innama huwa sawadul laili wa bayatun nahari. Innama huwa sawadul laili wa bayadun nahari.
Yang dimaksudkan dengan benang putih dan benang hitam itu ialah kegelapan malam dan terangnya waktu siang. Maksudnya bila dah sampai malam, masuk waktu maghrib tu berbukalah. Bila terang, ada waktu fajar dah sampai, maka tutup, berpuasalah. Itu yang dimaksudkan dengan al-qaid, benang. Kita lihat pula contoh ayat Quran yang ditafsir dengan tafsiran para sahabat. Boleh atau tak boleh para sahabat ini mentafsir ayat Quran? Jawapannya sudah pasti boleh. Kenapa? Kerana para sahabat ini hidup pada zaman Rasulullah, bergaul dengan Rasulullah, mereka melihat dan menerima keterangan Al-Quran daripada Rasulullah dan mereka melihat mengetahui sebab nuzul dan latar belakang sesuatu ayat diturunkan. Oleh kerana itu, pandangan, pendapat sahabat tentang ayat Quran diterima sebagai salah satu daripada tafsir bil maksur. Jadi kita lihat contoh pada surah Al-Anbiya ayat 30, ayatnya berbunyi, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Ayatnya menjelaskan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui anna as-samawati wal ard, langit dan bumi ini kedua-duanya dahulu adalah satu yang padu, iaitu bercantum. Fafataqnahuma, dan kemudian kami memecahkannya. Okey. Apa yang disebut dalam Al-Quran ini berdasarkan kepada kajian saintis barat menerangkan bahawa bumi dan langit pada suatu ketika dahulu bercantum antara keduanya, sehingga berlakunya cosmo explosion, letupan yang dikenali sebagai Big Bang, maka barulah terpisah antara langit dan bumi. Itu teori sains. Al-Quran menyebut perkara yang sama, sains membuktikan kejadian tersebut. Maka pada ayat ini, Ibnu Abbas mentafsirkan bahawa langit yang padu, bumi yang kosong itu maksudnya ialah langit tiada hujan. Bila langit tiada hujan, maka di bumi ini kosong, tiada tumbuh-tumbuhan. Ini menurut tafsiran Ibnu Abbas. Jenis tafsir yang kedua disebut sebagai tafsir ad-dirayah ataupun bir-ra'yi. Tafsir yang pertama tadi ialah arwah ataupun bil maksur. Tafsir yang kedua ialah tafsir ad-dirayah ataupun disebut bir-ra'yi. Apakah yang dimaksudkan dengan tafsir bir-ra'yi? Iaitu tafsir yang menggunakan akal fikiran, pendapat para ulama. Boleh atau tidak kita beramal ataupun menerima tafsir bir-ra'yi? Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama hukum tafsir bir-ra'yi. Okey, yang pertama menurut pendapat ulama ialah haram. Kenapa haram? Kerana jika pentafsiran tersebut menyatakan inilah makna sebenar ayat tanpa dalil, maka itu dikategorikan sebagai haram dan tidak sah. Yang kedua, kenapa haram? Kerana jika ditafsir oleh orang-orang yang jahil, tidak menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang lain, mentafsir ayat Quran sekadar kepentingan nafsu, maka hukumnya haram.
Ustazah bawa contoh, suatu ketika ada seorang warga Singapura. Dia telah berkahwin seramai 10 orang. Kenapa dia kahwin 10 orang? Kerana salah tafsir pada ayat Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna 2 wa thulatha 3 wa ruba' 4. Fa in qiftum an ta'dilu fawahidah. Jadi lelaki ini telah mentafsir kahwinlah 2 campur 3 campur 4 dah jadi 9, dia campur 1. Dia tafsir perkataan waw tadi dengan membawa maksud campur. Sedangkan bagi orang yang mahir bahasa Arab, waw itu tidak semestinya campur. Waw itu boleh jadi atau boleh jadi waw itu waw sumpah. Tetapi dalam ayat ini, waw itu membawa maksud pilihan atau kahwin 2 atau 3 atau 4. Jika takut berlaku adil, tak berlaku adil, maka kahwin 1. Dia pergi campur semua. Jadi dia kahwin 10. Inilah tafsiran yang diharamkan kerana dia mengikut hawa nafsu sendiri. Okey, yang kedua. Yang kedua hukumnya harus jika menepati syarat-syarat sebagai pentafsir dan tidak lari daripada kehendak syariat dan diharuskan di dalam Islam. Baiklah, ada 2 kategori tafsir birra'yi. Satu disebut tafsir birra'yi al-mamduh, iaitu yang terpuji, dan yang kedua tafsir birra'yi al-mazmum. Jadi yang mamduh, yang terpuji ini Ustazah senaraikan beberapa kitab hadis birra'yi yang baik. Maksud terpuji itu yang baik, yang diterima, iaitu yang pertama tafsir Al-Khazin, yang kedua tafsir An-Nasafi, yang ketiga tafsir Baydawi, yang keempat tafsir Jalalain, yang kelima tafsir Ruhul Ma'ani, yang keenam tafsir Al-Kabir. Ustazah harap para pelajar pernah mendengar ataupun pernah melihat kitab-kitab tafsir ini. Sekiranya belum pernah, bolehlah rujuk di perpustakaan ataupun bolehlah mula mencari di internet untuk melihat apakah kitab-kitab ini dan bagaimanakah pentafsiran kitab-kitab tafsir birra'yi yang terpuji ini. Baiklah. Kategori yang ketiga jenis-jenis tafsir ialah tafsir al-isyarah ataupun disebut tafsir al-isyari atau juga disebut tafsir sufi. Yang dimaksudkan dengan tafsir al-isyari ini ialah para pentafsir telah mentakwil ayat-ayat Al-Quran tidak berpandukan kenyataan yang zahir sepenuhnya. Contoh pada perkataan ayat-ayat mutasyabihat. Okey, nanti kita akan belajar ayat-ayat mutasyabihat itu. Dan ciri yang ketiga ialah terdapat tanda-tanda yang tersembunyi yang diketahui oleh ahli tasawuf dan pentakwilan ini mempunyai persamaan dengan maksud yang zahir ayat. Jadi ulama berselisih faham tentang boleh atau tidak menerima tafsir al-isyarah ini. Ada sebahagian ulama mengharuskan dan ada pula yang menolaknya. Dalam tajuk ilmu tafsir ini juga kita akan mempelajari
topik metodologi kitab tafsir. Apakah yang dimaksudkan dengan metodologi kitab tafsir? Metodologi kitab tafsir ni ialah cara ataupun bagaimana para ulama menulis tafsir-tafsir yang disusun oleh mereka. Dalam tajuk ini ada beberapa kitab tafsir yang akan diperkenalkan kepada kita dan insya-Allah sebahagiannya kita pernah dengar namanya dan hari ini kita akan mempelajari secara ringkas. Baiklah, yang pertama kitab tafsir Al-Azhar. Kitab tafsir Al-Azhar ini ditulis oleh Hamka ataupun nama sebenarnya ialah Abdul Malik bin Abdul Karim bin Amarullah. Hamka ni seorang Indonesia ya, lahir di Minangkabau, Sumatera. Jadi kita lihat bagaimanakah Hamka mentafsir ayat-ayat Quran. Tafsir Al-Azhar ini ditulis semasa beliau di dalam penjara ya. Jadi kita lihat nombor 1, beliau telah menggabungkan tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Berarti ada 2 kaedah pentafsiran yang digunakan. Nombor 2, beliau menggunakan metod sejarah, antropologi dan sosiologi. Berarti beliau menggunakan kaedah bil ra'yi iaitu isu-isu semasa yang dikaitkan dengan ayat Quran yang berlaku dalam situasi masyarakat hari ini. Dan yang ketiga, beliau juga mentafsir ayat Quran mengikut corak sastra, budaya dan masyarakat setempat kerana Hamka ini terkenal sebagai ulama pujangga. Maksudnya dia ulama mahir dalam Al-Quran dan dia juga mahir dalam bidang sastra. Kitab yang kedua ialah kitab tafsir At-Tabari. Kitab tafsir At-Tabari ini ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. At-Tabari ni seorang al-hafiz dan mufassir ya. Okey, bagaimanakah beliau mentafsir ayat-ayat Quran? Okey, yang pertama beliau menggunakan kaedah tafsir bil maksur. Jadi kita ingat kembali apa itu tafsir bil maksur? Tafsir ayat Quran dengan ayat Quran, tafsir ayat Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan riwayat sahabat. Okey, yang tu dimaksudkan dengan bil maksur. Okey, yang kedua, beliau membahaskan sesuatu ayat dengan ringkas dan menjauhi perkara-perkara syubhah. Dan yang ketiga, mentafsir ayat dengan menerangkan pendapat ataupun menerangkan pandangan ulama salaf terhadap sesuatu ayat tersebut. Tafsir yang ketiga ialah kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Kitab ini ditulis oleh Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi. Beliau lebih terkenal dengan nama Al-Alusi. Jadi Al-Alusi mentafsir ayat Quran dengan menjelaskan perkaitan antara satu ayat dengan satu ayat lain ataupun menjelaskan satu ayat dengan sebab nuzul ayat. Yang kedua, Al-Alusi juga menguatkan pentafsiran ayat-ayat Quran dengan syair-syair tertentu. Yang ketiga, dalam kitab tafsir Al-Alusi ini, beliau banyak menceritakan tentang alam. Oleh sebab itulah beliau pandai bersyair ya. Okey, yang keempat, dalam kitab Al-Alusi tidak ada kisah-kisah Israiliyat. Maksud Israiliyat ni ialah kisah-kisah dongeng Bani Israel ya. Okey, yang kelima, Al-Alusi dalam menghuraikan tafsirnya, beliau menerima pendapat ahli sunnah wal jamaah
dan menolak fahaman Syiah serta fahaman Mu'tazilah. Kitab tafsir yang keempat dikenali sebagai kitab tafsir Jalalain. Kitab tafsir Jalalain ini ditulis oleh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Kitab tafsir Jalalain ini ditulis oleh Jalaluddin ini merupakan sambungan daripada hasil karya tulisan gurunya. Jadi dalam pentafsiran kitab tafsir Jalalain, beliau mentafsir ayat-ayat Quran dengan ringkas dengan bahasa yang mudah difahami. Sehingga kan ada sebahagian ulama menyebut kitab tafsir Jalalain ini ayatnya, hurufnya hampir sama dengan bilangan huruf dalam surah Al-Muzammil. Jadi jelas begitu ringkas sekali. Okey, yang kedua, istimewanya kitab tafsir Jalalain ini, pentafsiran surah Al-Fatihah diletakkan paling akhir. Ditafsir dahulu surah-surah yang lain, kemudian hujung sekali barulah dibincangkan tentang surah Al-Fatihah berbanding dengan kitab tafsir yang lain. Surah Al-Fatihah letak di bahagian pertama. Dan juga kitab tafsir Jalalain ini dalam mentafsir surah Al-Fatihah tidak membahaskan ayat basmalah dalam surah tersebut seperti kitab-kitab yang lain yang membahaskan sama ada basmalah itu salah satu daripada Fatihah, ayat Fatihah, ataupun ia adalah permulaan bagi setiap surah. Begitulah topik perbincangan kita, ilmu tafsir. Agak sukar hari ini dan panjang. Jadi Ustazah harap para pelajar lihat dan teliti lagi sekali slide ini untuk lebih memahami. Sehingga berjumpa lagi pada PDPR yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.